School Leadership Community Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Azman bin Safi'i, Pengerusi J Prisma, rakan-rakan fasilitator, Dr. Hajar Muhazian binti Muhammad Nur, Pengetua SMK Taman Mulik Pasir Gudang, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Selamat bertemu kembali pada hari kedua e-tutorial modul 2 program TS25 Negeri Johor Kohort 7. Baik, jadi pada hari semalam, hari ini adalah hari kedua, hari semalam ialah hari pertama. Jadi kita telah selesaikan beberapa submodul, iaitu yang pertama 2.0 pengenalan dan imbas kembali, modul 1, 2.1 pengupayaan pemimpin pertengahan, 2.2 interpretasi data, pemacu transformasi, di mana di dalam submodul 2.2 ini kita telah selesaikan 2.21 pengenalan kepada interpretasi data, pemacu transformasi, 2.2.2 rancangan pemajuan sekolah versus pintas, dan 2.23 kitaran data. Jadi untuk hari ini, iaitu hari kedua, kita akan sambung submodul 2.2 interpretasi data, pemacu transformasi, iaitu submodulnya 2.24 aplikasi data, 2.25 One Project Manager ataupun kita kenali sebagai OPPM, dan 2.2.6 Plan Intervensi Transformasi Sekolah ataupun kita panggil sebagai PINTAS. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa biasa mendengar istilah OPPM dan juga PINTAS. Untuk slot submodul 2.24, 2.25 dan 2.26 akan disampaikan oleh Puan Rozita binti Manas, SI Partners, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Silakan Puan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan pengetua, guru besar, barisan kepimpinan sekolah Senior Leaders Team, Middle Leaders Team, rakan-rakan guru sekolah-sekolah TS25 dan khususnya sekolah TS25 Kohort 7. Untuk slot ini, saya akan kongsikan submodul 2.2.4 iaitu aplikasi data dalam penyediaan pintas, submodul 2.2.5 penggunaan pintas dan OPPM, submodul 2.2.6 penilaian status kemajuan intervensi program TS25. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hargai, saya mulakan perkongsian pada hari ini bagi submodul 2.2.4 iaitu aplikasi data dalam penyediaan pintas. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, seperti biasa dalam kita melaksanakan e-tutorial, suka saya mengingatkan beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan diminta mengikuti sepenuhnya bahan khusus yang telah disediakan. Kedua, memastikan objektif terhadap pencapaian matlamat dipenuhi. Ketiga, mendengar arahan dengan aktif. Keempat, mengikuti penerangan dengan bermakna. Dan kelima, melaksanakan semua aktiviti yang telah disediakan. Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi data dalam penyediaan pintas. Apa itu pintas? Pintas ialah Pelan Intervensi Transformasi Sekolah 2025. Ia merupakan satu alat atau pelan bagi membantu memacu penambahbaikan sekolah. Pintas ini dirangka selari dengan perancangan yang telah dibuat dalam perancangan strategik sekolah. Isu dalam pelan strategik sekolah yang telah dipersetujui sebagai satu isu kritikal dan perlu diselesaikan atau ditambah baik dengan kadar segera, maka isu ini boleh dipintaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita lihat di skrin ini iaitu slide 2 ialah tapak pintas.
Di peringkat sekolah, dalam usaha kita mengatasi isu kritikal dalam jangka masa pendek, proses improvement planning and action in one page for easy management iaitu PIPA-OPM digunakan dengan pendekatan pintas. Merujuk tapak pintas, ada 13 lajur yang diberi di mana terdapat 3 fasa implementasi yang kita perlu ikuti. Fasa pertama ialah data usage for decision making and intervention planning. Lajur 1 hingga lajur 5 ialah peringkat kita mengaplikasi data untuk tujuan membuat perancangan bagi mengenal pasti intervensi yang berkesan dalam menangani isu yang kita hadapi. Fasa 2 ialah proses tracking for action phase. Fasa ini dipaparkan pada lajur 6 hingga 11, iaitu fasa pelaksanaan. Peringkat ini ialah peringkat di mana kita menetapkan inisiatif yang perlu dilaksanakan. Pihak yang bertanggungjawab, tempoh pelaksanaan dan sumber yang diperlukan dalam melaksanakan inisiatif yang dirancang. Fasa ini juga di mana kita melaksanakan pemantauan dan peringkat mendapatkan evidence. Fasa 3, tuan-tuan dan puan-puan, ialah evaluating intervention status. Fasa ini merangkumi juga lajur 10, 11, 12 dan 13 dan di sinilah ialah peringkat di mana penilaian inisiatif dilihat dan tidak susul dengan tujuan penambahbaikan dilaksanakan dengan mengambil kira data dan pandangan semua pihak terlibat dan juga sumber yang ada di sekolah. Lajur 13 pula ialah penyataan kos sebenar bagi melaksanakan inisiatif yang telah dirancang. Sekali lagi, mari kita lihat apa itu pintas. Secara saya telah sebutkan tadi secara ringkas. Mari kita lihat apa yang disebut di sini iaitu ialah alat yang diguna pakai bagi membantu memacu penambahbaikan sekolah selari dengan apa yang telah dirancang pada peringkat awal dalam plan strategik sekolah. Yang keduanya, pintas ialah satu tapak yang disediakan dalam satu buku surat yang dapat mempamerkan semua peringkat pelaksanaan penambahbaikan bermula dengan perancangan berasaskan data yang kukuh dan realistik, pelaksanaan inisiatif, pemantauan dan penilaian. Ketiga, ia berfokus pada tindakan taktikal dan operasional jangka pendek. Di sini disebut dalam masa setahun. Sebenarnya ianya juga boleh dirancang dilaksanakan dalam tempoh yang lebih pendek dari itu yang mengikut kaedah dan kemampuan sekolah. Dan keempat, pintas membolehkan kemajuan tindakan penambahbaikan dipantau dan dipacu berasaskan dapatan evidence dalam bentuk data yang valid dan relevan. Data. Apa yang dimaksudkan dengan data, tuan-tuan dan puan-puan? Data adalah sangat penting dalam memastikan kita melaksanakan intervensi yang betul terhadap isu yang ingin kita tangani. Data juga akan membantu kita membuat keputusan-keputusan yang tepat sepanjang kita mengurus dan melaksanakan sesuatu program atau inisiatif penambahbaikan. Menurut Killian and Bellamy, memahami dan menggunakan data mengenai prestasi sekolah dan murid adalah asas kepada peningkatan sekolah. Data yang boleh dirujuk, diguna pakai yang dapat membantu sekolah dalam merancang pintas. Dalam slide ini, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 jenis data yang diperkenalkan dalam modul-modul ini, iaitu data input, data proses, data outcome atau data output dan data kepuasan hati. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendapat penerangan yang jelas dalam slot Puan Ruhaidah modul 2.2.1 iaitu dalam bab pengenalan. Sekali lagi saya akan berikan definisi 4 jenis data ini. Data input. Data input ialah data yang menampakkan kapasiti sekolah iaitu data yang sedia ada di sekolah kita. Yang keduanya ialah data proses. Data proses pula ialah data yang menampakkan bagaimana proses penambahbaikan itu berlaku. Apakah progres dan sejauh mana inisiatif itu telah dilaksanakan. Data output atau data outcome ialah data yang menampakkan hasil yang dicapai. Dan data kepuasan pula ialah data yang menampakkan sejauh mana atau tahap penerimaan pelanggan kita. Dalam slide 6 ini, Raja ini memperlihatkan keterkaitan data. Di sini kita dapat lihat 4 domain aplikasi data dalam penyediaan pintas. Yang pertama berkaitan dengan maklumat fokus area atau dipanggil bidang fokus. Seperti contoh yang diberi tadi iaitu bagi kualiti guru. Yang ini kita boleh lihat data pencapaian murid, data tahap kompetisi guru dan sebagainya. Data fokus area diperlukan dalam kita menyediakan pintas ini.
Domain yang kedua pula berkaitan aplikasi data berkaitan proses kerja, iaitu keberkesanan kerja atau proses. Contohnya, kekerapan pencerapan dilaksanakan, ujian penilaian dan sebagainya. Domain ketiga pula ialah hasil pencapaian iaitu hasil petunjuk kriteria kejayaan. Contohnya, pencapaian sebenar murid dalam peperiksaan sebenar dan peningkatan kualiti pengajaran guru. Domain keempat pula ialah berkaitan aplikasi data dalam maklum balas pelanggan iaitu penerimaan pelanggan di mana kita mendapat iktirafan dan penghargaan daripada stakeholders sekolah. Berdasarkan pada empat domain ini adalah jelas bahawa data yang akan digunakan dalam pintas adalah data yang saling berkaitan dan memberi makna kepada intervensi yang ingin kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, improving schools requires two sets of skills that few leaders have had the opportunity to acquire in their graduate work or have seen modeled in their own experiences. The first of these is how to involve others in decision making, and the second is how to use data in appropriate ways to guide the decision making process. Maksudnya, dalam memajukan dan memperkasakan sesebuah sekolah, pemimpin peneraju perlu ada dua kemahiran asas yang sangat penting. Pertama sekali, bagaimana pemimpin tersebut berjaya melibatkan semua pemimpin pertengahannya, guru-guru dan warga kerja sekolah dalam membuat keputusan secara kolaboratif. Dan keduanya ialah bagaimana pemimpin itu dapat mengguna dan mengaplikasi data dengan baik bagi membantu proses merancang dan membuat keputusan yang tepat. Mari kita lihat contoh bagaimana data digunakan dalam proses mengenal pasti bidang fokus yang ditetapkan secara kolaboratif oleh semua pihak sebagai isu kritikal sekolah. Seperti yang kita maklum, ada 4 KRA yang ditetapkan dalam kerangka TS25, iaitu pemimpin berkesan, persekitaran pembelajaran bermakna, guru berkualiti dan yang keempat, penglibatan komuniti. Pada tapak pintas yang kita lihat ini, bidang keberhasilan yang dipilih pada lajur 1 ialah kualiti guru. Sudah tentu bidang keberhasilan ini diambil dari pelan strategik sekolah yang telah dirangka di peringkat perancangan awal. Maka data yang dikumpul sebagai rujukan mestilah ada kaitan dengan keberhasilan yang dipilih iaitu kualiti guru. Untuk mencari inisiatif yang tepat dan relevan, maka data yang dilihat tidak hanya berfokus pada data kompetensi guru saja, data pencapaian murid, data kompetensi pengurusan instruksional dan mana-mana data yang berkaitan juga perlu dilihat sama. Apabila semua data ini dianalisis dan disintesis dengan tepat, maka bidang fokus yang dipilih juga adalah tepat. Seperti yang tertera di lajur 3 iaitu PDP berkesan khususnya bagi subjek sains, bahasa Inggeris dan matematik. Dari data yang diperolehi dan bidang fokus yang dipilih, seterusnya kita nyatakan TOV atau baseline, kriteria kejayaan atau ETR dan seterusnya inisiatif yang hendak dilaksanakan dalam usaha mencapai tahap kriteria kejayaan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, ia adalah memastikan bidang keberhasilan untuk intervensi yang diputuskan adalah berasaskan keperluan dan realiti sekolah. Dan keduanya memastikan data yang disintesis sebagai data terkumpul mampu mempamerkan keperluan dan realiti sebenar sekolah. Dan yang ketiga, melihat perkaitan antara pola data terkumpul dengan bidang fokus kritikal yang mampu membawa perubahan kepada kualiti sekolah sekiranya ditambah baik. Mengenal pasti sama ada bidang fokus adalah lebih terarah kepada kapasiti atau keupayaan sekolah atau proses pedagogi yang berlaku di sekolah bagi merancang intervensi yang bermakna dan akhir sekali mengkonsepsi perancangan intervensi secara bermakna agar boleh memenuhi kriteria kejayaan yang hendak dicapai. Tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya proses kerja menggunakan proses improvement planning and action in one page for easy management dengan menggunakan tapak pintas adalah seperti yang dipaparkan dalam slide ini. Menentukan bidang fokus berasaskan data realistik yang tepat, memilih intervensi, menentukan kaedah pemantauan yang sesuai dan seterusnya melihat data eviden untuk proses menambahbaikan atau sebagai rujukan penentuan kejayaan.
Tuan-tuan dan puan-puan, boleh disimpulkan bahawa data yang digunakan dalam pintas perlu menampakkan pertama sekali kerelevanan, kedua pemerhatian menyeluruh, ketiga ruang membuka minda terhadap gap atau penumpuan tambahan, keempat pemboleh ubah skala maksud yang memberi suatu ukuran yang jelas, dan akhir sekali tabulasi silang tentang perkara yang diukur dengan pertimbangan ukuran yang jelas. Sekian perkongsian saya untuk modul 2.2.4. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat pula pada submodul 2.2.5 iaitu penggunaan pintas dan OPPM. Di sini kita akan lihat merancang bagaimana kita merancang tindakan pelaksanaan intervensi transformasi sekolah dengan menggunakan template pintas dan bagaimana kita menyediakan OPPM berasaskan pintas. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah kita lihat tadi pada submodul 2.2.4, pintas ini dan kali ini OPPM juga adalah alat yang digunakan dalam memantau dan memacu proses penambahbaikan yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan alat-alat ini biasanya digunakan untuk menjejak status kemajuan projek seperti projek intervensi, dan juga projek penambahbaikan bagi kecemaran sekolah dan juga bagi peningkatan prestasi sesebuah organisasi. Maka pengetua dan guru besar juga perlu mampu mengkonsepsi perancangan intervensi secara bermakna, iaitu dalam proses yang digunakan daripada bidang fokus pada inisiatif dan juga pada kaedah pemantauannya. Mari kita lihat template pintas yang ditujukan pada slide ini. Di sini kita dapat lihat template yang kita gunakan bagi pintas. Ada 13 lajur yang perlu kita lihat, iaitu pertama sekali ialah bidang keberhasilan atau aspirasi. Dalam bidang keberhasilan ini kita ada 4 KRA dalam T25, maka kita pilih salah satu daripada KRA tersebut. Antaranya ialah pertama, pemimpin berkesan, kedua, guru berkualiti, ketiga, persekitaran pembelajaran bermakna, dan keempat ialah penlibatan komuniti ataupun PIBK. Lajur kedua ialah data yang dikumpul. Data dikumpul ini adalah data-data yang sedia ada di sekolah kita, yang relevan dengan kita. Yang ketiga ialah bidang fokus. Keempat ialah penetapan ataupun TOV atau baseline bagi data yang kita pilih itu. Kelima, kriteria kejayaan atau ETR yang kita akan tetapkan bersama secara kolaboratif. Dan keenam ialah inisiatif. Inisiatif ialah program-program atau aktiviti-aktiviti yang hendak kita laksanakan berpandukan pada data yang kita ada untuk kita mengatasi isu kritikal yang sedang kita hadapi di peringkat sekolah. Yang ketujuh pula ialah pihak yang bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab ini boleh daripada dalam kalangan SLT, MLT dan juga guru-guru yang ada di sekolah kita. Lajur ke-8 pula ialah tempoh masa. Tempoh masa ini adalah tempoh masa kita melaksanakan inisiatif yang hendak kita laksanakan, dan tempoh masa ini walaupun telah disebut tadi tidak melebihi setahun, tapi adalah baik sekiranya tempoh masa ini dipendekkan lagi. Pintas ini adalah satu plan intervensi jangka pendek, maka kalau dapat ia boleh diselesaikan atau diatasi mungkin dalam masa 3 bulan, 4 bulan ataupun kurang daripada setahun. Kesembilan ialah keperluan sumber. Keperluan sumber ini ialah di mana kita melihat apa kemampuan kita, keperluan kita ada di peringkat sekolah untuk kita melaksanakan inisiatif yang telah kita rancangkan. Yang ke-11 ialah dapatan evidence. Ke-12 penilaian dan tindak susul, dan akhir sekali adalah kos sebenar yang kita keluarkan dalam kita melaksanakan inisiatif yang telah kita rancang tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi lajur 1 hingga lajur 5 telah kita terangkan dalam tajuk aplikasi data dalam penyediaan pintas. Jadi untuk modul 2.2.4 kita akan melihat lajur 6 hingga lajur 10 iaitu proses pelaksanaannya, dan nanti lajur 11 hingga 13 ialah di mana akan diterangkan dalam tajuk penilaian status kemajuan intervensi T25 pada submodul 2.2.6. Mari kita lihat kembali atau kita lihat semula
pintas yang telah disediakan di sini, iaitu daripada lajur 1 hingga ke lajur 6. Dan kita lihat di sini bidang keberhasilan yang telah dipilih ialah guru berkualiti. Dan semestinya guru berkualiti ini adalah isu yang telah diambil dari perancangan strategik sekolah yang telah dirancang di peringkat awal. Dari di sini, guru berkualiti ini menjadi suatu aspek yang hendak pencapaian hendak ditingkatkan ataupun isu ini hendak diatasi dalam jangka masa yang pendek atau dalam masa yang terdekat, maka bidang keberhasilan ini akan dipintaskan untuk mendapatkan hasil pencapaian dalam masa yang singkat. Jadi yang pertama sekali kita lihat ialah lajur kedua juga melihatkan data yang dikumpul bagi aspek guru berkualiti ini. Pertama sekali kita lihat data-data yang relevan atau data yang berkaitan ialah pencapaian penilaian tahun 6 contohnya. Jadi kita melihat peratus murid yang mencapai tahap penguasaan minimum bertambah. Yang keduanya kita lihat kualiti 6A menurun daripada 9% kepada 3.6%. Di sini mungkin tidak relevan lagi bagi kita kerana tidak ada lagi UPSR di peringkat sekolah rendah. Kemudian data subjek kritikal murid ialah penulisan BI di mana TOV-nya 4.13. Dan kemudian satu lagi dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di sini telah di-highlightkan ataupun diberi penekanan kepada data-data yang menunjukkan pencapaian yang rendah bagi sekolah ini. Jadi maka di sini dirumuskan ataupun setelah dibincangkan di peringkat secara kolaboratif oleh semua unit di peringkat sekolah, maka telah dikenal pasti bahawa bidang fokus yang hendak kita tumpukan di sini ialah kepada PDP berkesan. Dan khususnya di sini ialah pada subjek sains, bahasa Inggeris dan juga matematik. Jadi di sini bila kita dah tetapkan bidang fokus kita sebagai PDP berkesan, maka kita akan mencari data-data yang boleh kita guna pakai untuk kita merangka ataupun mencari inisiatif yang sesuai bagi mengatasi isu dalam guru berkualiti ini dan juga meningkatkan PDP di peringkat di kalangan guru-guru. Di TOV yang telah dipilih sebagai tanda aras ialah pertama sekali 60% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPM G2 standard 4. Ini adalah TOV pertama yang diguna pakai. Keduanya ialah 40% kelas melaksanakan PDP berkesan, hanya 40%. Itu pun satu lagi isu. Yang ketiganya ialah 85% murid mencapai tahap minima. Ini satu lagi isu kritikal yang perlu kita atasi untuk bagi bidang fokus yang telah dipilih. Maka secara kolaboratif sekali lagi pihak sekolah akan bincangkan apa kriteria kejayaan atau ETR yang kita nak capai. Contohnya daripada pertama sekali tadi kita lihat kompetensi guru. 60% guru mencapai kompetensi tahap baik saja. Jadi maka di akhir pelaksanaan pintas ini atau di akhir pelaksanaan intervensi ini kita hendak capai 80% guru mencapai sekurang-kurang kompetensi tak baik di dalam PDPC SKPM Juda Standard 4. Jadi akan dilihatkan dalam standard 4 itu. Yang keduanya ialah kelas melaksanakan PDP berkesan hanya 40%. Maka pihak sekolah ingin mencapai kepada tahap 70%. Yang ketiga ialah 80% murid mencapai tahap minimum. Maka sekarang ini peningkatan perlu dilaksanakan di mana sekolah ingin mencapai 100% murid mencapai tahap minimum. Jadi kita ada 3 kriteria kejayaan, maka dari sini kita dapat lihat di lajur 6, maka 3 inisiatif telah akan dirangka untuk mengatasi isu-isu yang telah disebutkan tadi. Dalam lajur 6 kita lihat di sini, pihak sekolah telah secara kolaboratif merancang inisiatif yang hendak dilaksanakan berasaskan kepada data dan juga kemampuan sekolah bagi mengatasi kriteria kejayaan di mana mereka ingin mencapai 80% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tak baik dalam PDPC SKPM G2 standard 4. Jadi di sini inisiatif yang telah dipersetujui
Ialah pertama sekali ialah ladap 1 di mana pelaksanaan pembelajaran kooperatif akan dilaksanakan, dan inisiatif yang kedua ialah teknik penyoalan dalam penyampaian PDP kelas. Seterusnya, bagi kriteria kejayaan yang kedua pula, 70% kelas melaksanakan PDP berkesan, maka pihak sekolah telah menetapkan untuk melaksanakan pencerapan PDP berkesan, iaitu penyampaian guru, penggunaan bahan dan juga melibatkan pelibatan murid di sini. Dan akhir sekali, bagi 100% murid mencapai tahap minima, pihak sekolah telah merangka ataupun menetapkan bahawa inisiatif yang nak dilaksanakan ialah amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP. Dan juga baik juga sekiranya bila kita dalam kita menggunakan template pintas ini, bila kita sampai pada lajur 6 bahagian inisiatif, maka dicadangkan untuk kita meletakkan setiap inisiatif bagi setiap kriteria itu dalam dalam barisannya sendiri. Sebab lepas ini kita akan melihat bagaimana proses untuk melaksanakan inisiatif dilaksanakan berdasarkan pada setiap inisiatif yang berbeza-beza. Seterusnya, tapak yang kita lihat di sini ialah tapak pintas dari lajur 6 tadi yang kita lihat dalam slide yang sebelum ini, dan membawa kepada lajur ke-10. 6 hingga 10. Dan 6 ini adalah inisiatif yang telah dirangka tadi. Kemudian ke-7 ialah pihak bertanggungjawab. Ke-8 tempoh atau masa inisiatif ini akan dilaksanakan. Ke-9 ialah keperluan sumber bagi inisiatif ini. Dan ke-10 kaedah pemantauan bagi inisiatif yang hendak dilaksanakan. Jadi kita lihat di sini pertama sekali dalam lajur ke-6 telah disenaraikan inisiatif-inisiatif yang akan dilaksanakan bagi mencapai hasrat kita tadi. Kemudian seterusnya kita lihat pada lajur ke-7, kita lihat pihak bertanggungjawab. Maka di sini kita lihat contohnya pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang akan bertanggungjawab ialah setiausaha bagi ladap sekolah ataupun ketua projeknya ialah setiausaha ladap sekolah. Dan kemudian kita lihat pada pencerapan PDP, tanggungjawab ini diberikan kepada GPK pentadbiran. Dia akan mengetuai projek ini. Dan seterusnya, amalan pembelajaran kooperatif dan PDP, pihak yang bertanggungjawab diberikan kepada ketua bidang 3 sebagai ketua projek. Bagi lajur 8 pula, kita tetapkan tempoh yang hendak kita laksanakan inisiatif ini. Tempoh ini kalau kita lihat ada yang mengambil masa yang lama, ada yang mengambil masa mengikut hari saja, ikut pada kesesuaian dan juga kemampuan pihak sekolah. Dan seterusnya kita melihat pada keperluan sumber. Keperluan sumber ini kita lihat ini adalah sumber-sumber atau alat-alat yang kita perlukan dalam melaksanakan inisiatif yang telah kita rangka tadi. Contohnya ladap 1, pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang bertanggungjawab ialah setiausaha ladap dan dilaksanakan Februari dan Julai. Februari sekali, Julai sekali, dan tempoh masa ialah pada Februari 2 hari, Julai 2 hari. Maka keperluan yang sumber yang diperlukan ialah dia perlukan LCD, bahan pembelajaran kooperatif, dan di sini juga dia perlukan penceramah, dan kedua-dua ladap ini memerlukan anggaran kos sebanyak RM200. Tapi anggaran kos ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu letak dalam lajur ini. Kita boleh letakkan pada nanti bila telah dilaksanakan program ini, maka kos boleh diletakkan dalam lajur kos sebenar. Tapi di sini kita boleh letakkan juga anggaran kos. Anggaran kos. Dan seterusnya kita akan lihat pada kaedah pemantauan lajur 10. Di sini nanti apakah kaedah yang digunakan oleh pihak sekolah untuk memantau progres atau pelaksanaan inisiatif yang telah dirangka tadi di peringkat awal. Jadi contohnya pada pertama tadi ladap 1 pelaksanaan pembelajaran kooperatif, sekolah telah memilih untuk menggunakan buku kehadiran guru contohnya, laporan ladap, maklum balas guru setelah selesai ladap dilaksanakan, dan kemudian learning walk, pembelajaran kooperatif dan juga suara murid. Dan seterusnya kita lihat juga, saya ambil contoh satu lagi, amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP. Kalau kita lihat inisiatif yang ketiga, maka kaedah pemantauan yang digunakan ialah
PBD, kita melihat iaitu pelaksanaan PBD, peratus MTM, project based learning, LW pembelajaran kooperatif. Dan seterusnya untuk lajur 11 dan 13 kita akan lihat nanti, kita akan terangkan dalam tajuk penilaian status kemajuan intervensi TS25. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah selesai kita menyediakan pintas ini, kita akan seterusnya kita akan menyediakan OPPM. OPPM ini berasaskan pada pintas yang telah kita rangkakan tadi atau kita laksanakan tadi. Ini adalah tujuan untuk memantau pelaksanaan intervensi transformasi sekolah. Siapa yang akan menggunakan OPPM ini? Pertama sekali kita ada OPPM tactical. OPPM champion dinamakan. Yang kedua ialah OPPM operasi yang akan digunakan pakai oleh ketua projek. Jadi OPPM ini sebenarnya ada dua OPPM di peringkat sekolah. Pertama sekali ialah OPPM yang akan digunakan pakai untuk memantau projek khas untuk champion. Siapa ketua di peringkat pelaksanaan itu? Siapa yang akan melihat pelaksanaan projek itu? Di manakala OPPM operasi pula ialah bagaimana ia dilaksanakan, dan OPPM ini akan dipegang ataupun dipantau oleh ketua projek untuk melihat bahawa projek ini telah dilaksanakan mengikut perancangan oleh anak-anak buah yang melaksanakan projek ini. Seterusnya kita akan melihat penyediaan OPPM ataupun One Page Project Manager. Penyediaan OPPM berasaskan pintas ini adalah bertujuan untuk memantau pelaksanaan intervensi transformasi sekolah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada dua jenis OPPM. Pertama sekali ialah OPPM tactical yang dipantau oleh champion, iaitu ketua bidang ataupun ketua yang memantau projek tersebut. Yang kedua ialah OPPM operasi yang akan dipantau oleh ketua projek itu sendiri, iaitu pihak bertanggungjawab. Di sini adalah tapak pintas yang telah kita lihat tadi, iaitu daripada lajur 1 hingga ke lajur 13. Dan dari sini kita akan membawa maklumat ini kepada OPPM. Ini adalah One Page Project Manager OPPM yang kita akan guna pakai untuk menulis ataupun kita menyediakan maklumat untuk mudah kita memantau projek-projek yang kita akan laksanakan. Jika kita lihat di sini, pertama sekali, cara untuk kita menulis OPPM ini, kita lihat banyak tuan-tuan lajur, banyak bahagian, banyak peta. Mungkin kita akan rasa sedikit keliru di sini, tapi di sini kita perlihatkan langkah-langkah untuk kita menulis OPPM yang telah kita sediakan. Pertama sekali ialah di bahagian atas, bahagian ketua, kita boleh tuliskan bidang fokus dan juga champion. Siapa ketuanya? Contohnya pengetua ataupun yang mengetuai projek ini ialah yang akan memantau projek ini ialah penolong kanan pentadbiran contohnya. Jadi kita boleh tulis di situ penolong kanan pentadbiran. Sekiranya projek ini berkaitan dengan HAM, yang kita boleh tulis itu sebagai ketua projek ialah penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya kita lihat yang kedua ialah kita masukkan objektif program. Objektif program apa? Itu telah kita dah rancang tadi dalam perancangan strategik ataupun dalam pintas kita tadi. Dan bahagian ketiga kita masukkan inisiatif yang telah kita rancang tadi. Jadi kita transfer saja dalam pintas tadi inisiatif yang telah kita tetapkan dan kita masukkan ke dalam lajur inisiatif ataupun aktiviti. Step yang keempat ialah menselaraskan objektif dan juga aktiviti. Dan di sini nanti kita boleh buat tanda right ataupun kita boleh buatkan tanda pangkah untuk menunjukkan keselarasan antara inisiatif dan juga objektif yang telah kita tetapkan. Yang keempat, yang kelima ialah kita menulis ETR. ETR tadi ialah ETR yang telah kita tuliskan atau kita tetapkan dalam pintas yang kita buat sebelum ini. Yang keenam ialah
menulis anggaran kos, anggaran kos bagi setiap inisiatif. Jadi dari kolom inisiatif di tempat ketiga tadi, kita akan bawakan program itu ke petak nombor 6 ini, dan kemudian kita tuliskan kos bagi setiap inisiatif yang telah kita rancang tadi. Step yang ketujuh atau langkah yang ketujuh ialah kita selaraskan setiap inisiatif dengan pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang akan melihat memantau projek ini. Contohnya, kita projek pertama tadi, contohnya yang akan selaraskan ialah pertama sekali A. Ini adalah pihak bertanggungjawab pertama. Contohnya Penolong Kanan Pentadbiran. Beliau akan melihat projek ini, beliau akan memantau projek ini. Selain daripada beliau, kita juga melantik pihak bertanggungjawab yang kedua. So kita boleh namakan pihak itu sebagai B. Jadi kita ada A dan kita ada B. Jadi sekiranya contohnya penilai kita, pihak bertanggungjawab pertama A ni berpindah ke sekolah lain ataupun beliau bercuti panjang, maka PB yang kedua yang kita namakan sebagai B ini akan mengambil alih tugas yang akan dilaksanakan oleh A. Itu bagi step yang ketujuh. Bagi langkah yang ke-8, kita masukkan tempoh masa yang hendak kita laksanakan projek ini. Selalunya kita akan gunakan contohnya bentuk bulat, kita buatkan bulatan di situ, dan kemudian bila telah dilaksanakan kita akan hitamkan bulatan itu untuk menunjukkan bahawa langkah itu ataupun projek itu telah pun dilaksanakan dengan sempurna. Dan kita juga masukkan tarikh di situ untuk kita lebih mendapatkannya masa yang jelas. Dan untuk yang ke-8 ialah kita menyatakan evidence daripada pemantauan yang kita telah laksanakan. So kita beri contohnya evidence data pencapaian murid, data pencerapan contohnya, itu adalah evidence yang kita dah dapat daripada pemantauan yang kita laksanakan. Jadi pindahkan maklumat dalam pintas yang telah disediakan ke dalam OPPM ini bagi menghasilkan OPPM taktikal. Ini adalah langkah yang kita buat bagi penyediaan OPPM. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat satu contoh bagaimana kita membuat peralihan daripada pintas ke penyediaan OPPM. Jadi fokus yang kita lihat sini, kita ambil daripada bidang fokus iaitu PDP berkesan. Jadi dalam penyediaan kita OPPM kita lihat sini, kita akan masukkan bidang fokus. Ketua sini adalah orang yang bertanggungjawab untuk PDP berkesan ini. Pertama sekali ialah contoh di sini ialah Puan Samah binti Ahmad. Beliau mungkin Penolong Kanan Pentadbiran ataupun beliau mungkin ketua bidang yang akan memantau pelaksanaan inisiatif bagi PDP berkesan. Kemudian objektif di sini ialah yang kedua, kita masukkan objektif. Di sini kita tulis untuk melonjakkan pencapaian sekolah dengan meningkatkan keberkesanan PDP. Jadi di bahagian lajur yang sebelah kiri juga, yang tertera nombor 2 itu, kita letakkan juga objektif di situ untuk kita melihat objektif di peringkat di lajur yang sebelah kiri. Kemudian langkah yang ketiga pula ialah kita mengambil dari pintas itu inisiatif dan kita masukkan dalam kolom yang kita dah diletakkan dalam OPPM ini. Iaitu pertama sekali tadi telah ditetapkan 2 inisiatif iaitu ada 4 inisiatif. Ladap pertama pelaksanaan pembelajaran kooperatif, dan ladap 2 teknik penyualaan dalam penyampaian PDP kelas, ketiga pencerapan PDP berkesan, dan keempat amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP. Jadi kita masukkan dalam lajur inisiatif. Dan langkah keempat pula, kita selaraskan objektif dan juga inisiatif yang telah kita tetapkan tadi. Yang kelima, kita masukkan pula ETR. ETR ini juga datang daripada pintas yang telah kita tetapkan tadi. Dan yang keenam, kita masukkan inisiatif tadi di dalam peta program aktiviti dan juga kos. Jadi kita masukkan saja daripada atas, kita masukkan ke contohnya ladap 1, ladap 2 dan berapa kos yang telah kita anggarkan tadi di peringkat
awal kita menyediakan pintas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi langkah yang ketujuh pula, kita selaraskan pihak bertanggungjawab bersama dengan program tadi, inisiatif yang telah kita rangkakan tadi. Di sini contohnya A, GPK 1, penekanan pentadbiran. Dan di sini sekolah menetapkan GPK HAM sebagai, bagi projek contohnya pencerapan PDP, pencerapan PDP pesan. Yang ketiga, sekolah menetapkan GPK 1 atau penekanan pentadbiran sebagai pihak bertanggungjawab A. Dan kemudian itu SU kurikulum sebagai pihak bertanggungjawab B. Jadi itu cara kita menetapkan di dalam OPPM kita ini pihak yang bertanggungjawab. Dan seterusnya, yang ke-8, kita selaraskan tempoh masa. Jadi kita masukkan bulatan ini, bentuk bulat ini ataupun bentuk oval saya panggil sini untuk menunjukkan jangka masa kita melaksanakan projek tersebut mengikut pada bulan. Contohnya bulan Mac ada programnya. Ini yang kita rangkakan. Tapi sekiranya kita dah laksanakan, maka kita boleh hitamkan kawasan tersebut untuk menunjukkan bahawa proses ini telah pun dilaksanakan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan, dalam slide ini kita dapat lihat bagaimana OPPM ini dapat dilengkapkan mengikut pada pintas yang telah kita sediakan. Selaraskan dengan pintas itu, dia bukannya perkara yang berasingan. Okey. Jadi itulah prosesnya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita menyediakan OPPM. Jadi kita pindahkan maklumat dalam pintas ke dalam OPPM bagi menghasilkan OPPM kita tadi. Jadi mari kita lihat pula bagaimana kita memindahkan maklumat dalam pintas ke dalam OPPM operasi. Ini adalah OPPM yang kedua tadi. Tadi pertama ialah OPPM champion atau tactical dipanggil. Yang kali ini kita melihat OPPM operasi di mana ketua projek adalah pihak yang bertanggungjawab. So kita lihat di sini dalam plan pintas kita, dalam tapak pintas kita, dalam laju 7, pihak bertanggungjawab ialah Setiausaha Ladap. So dari situ kita lihat pula OPPM operasi kita. Ini yang berasingan tuan-tuan puan, dia bukan yang sama. Pertama tadi kita lihat OPPM tactical. Ini adalah OPPM operasi. Di sini ketuanya bukan lagi penekanan pentadbiran. Di sini ketua projeknya ialah SU Ladap. Sebab beliau yang akan mengetuai projek ini. Di sini setiausahanya adalah ketua projeknya ialah SU Ladap dan objektif dimasukkan. Objektif yang sama tuan-tuan dan puan bagi Ladap ini ialah memberi nilai tambah ilmu dan kemahiran guru bagi meningkatkan kompetensi penyampaian guru dan bidang fokusnya ialah Ladap. So kita lihat di sini, maka kita sama juga seperti OPPM champion, kita memenuhkan setiap ruang itu dengan maklumat-maklumat yang telah kita bincangkan bersama dalam kumpulan pentadbiran kita. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dalam slide 39 ini kita lihat pada rumusan keseluruhan apa yang telah kita bincangkan bagi modul 2.2.5. Pertama sekali kita melihat bagaimana kita merancang intervensi transformasi sekolah dengan menggunakan template pintas. Dan satu lagi kita menyediakan OPPM berasaskan pada pintas. Jadi kita lihat kembali, saya imbas kembali apa yang telah kita bincangkan tadi. Laju 1 dalam pintas kita ialah bidang keberhasilan. Jadi kita lihat dalam bidang keberhasilan ini kita mengenal pasti bidang keberhasilan untuk penambahbaikan sekolah. Dalam laju 2 ialah data dikumpul di mana kita mengumpulkan data-data yang relevan dengan bidang keberhasilan. Laju ketiga pula ialah bidang fokus. Bidang fokus ini ditentukan berdasarkan data-data yang terkumpul, yang telah disintesis, yang telah kita nyatakan dalam laju 2 tadi. Dan kemudian laju keempat ialah TOV ataupun baseline di mana kita mengenal pasti TOV berdasarkan data-data terkumpul dan relevan dengan bidang tugas yang telah kita tetapkan tadi. Yang kelima ialah kriteria kejayaan. Laju kelima di mana kita panggil ataupun ETR ataupun indikator. Ini menentukan kriteria kejayaan yang hendak dicapai. Dan keenam ialah laju inisiatif di mana
kita menetapkan program intervensi dan aktiviti untuk mencapai kriteria kejayaan yang kita telah tetapkan dalam lajur 5 tadi. Kemudian kita lihat pula lajur 7 ialah pihak yang bertanggungjawab. Di sini kita namakan atau kita bincang dan tetapkan pegawai yang diberi tanggungjawab melaksanakan program dan aktiviti intervensi. Di sini seperti kita lihat tadi dalam OPPM atau dalam pintas kita boleh namakan lebih daripada seorang. Dan kemudian kita nyatakan A ataupun B yang mana yang akan menerajui dan kemudian siapa yang akan mengambil alih sekiranya A tidak dapat melaksanakan tugas yang diberi. Lajur yang ke-8 pula ialah tempoh masa. Di sini ialah tempoh masa pelaksanaan program dan aktiviti intervensi tersebut. Lajur ke-9 pula ialah keperluan sumber. Keperluan sumber tadi seperti yang saya sebutkan, kita boleh sumber kita dalam manusia, alat dan kos yang diperlukan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang telah kita tetapkan. Maknanya apa sumber yang kita perlukan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah kita tetapkan di peringkat sekolah. Lajur ke-10 pula ialah kaedah pemantauan. Kaedah pemantauan ini boleh digunakan untuk memantau sepanjang tempoh pelaksanaan program intervensi dan aktiviti. Yang ke-11, lajur ke-11 ialah dapatan evidence. Ini kita gunakan untuk merekodkan hasil pemantauan sepanjang tempoh pelaksanaan program intervensi dan aktiviti. Bagi lajur 12 pula ialah penilaian dan tindak susul. Di sini kita menilai berdasarkan dapatan evidence iaitu daripada data yang kita perolehi dan membuat keputusan tindak susul juga secara perbincangan dan secara kolaboratif. Yang ke-13 ialah kos sebenar, kos yang digunakan selepas tamat tempoh pelaksanaan program intervensi. Seperti kita lihat tadi ada dinyatakan anggaran kos. Anggaran kos ni kita boleh masukkan di dalam keperluan sumber iaitu lajur 9 anggaran kos. Tapi bila kita telah melaksanakan maka kos sebenar kita masukkan dalam lajur ke-13. Dan ini adalah OPPM yang kita lihat tadi dan dan OPPM ni kita perlu ingat satu ialah OPPM taktikal dan keduanya ialah OPPM operasi. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita melaksanakan pintas dan OPPM ini kita sentiasa perlu ingat bahawa semua perancangan, perbincangan, pelaksanaan perlulah dilakukan secara kolaboratif dan bukan secara silo supaya program yang kita akan laksanakan akan mencapai hasrat yang kita hajatkan. Sekian dari saya. Terima kasih. School Leadership Community Channel. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kembali sekali lagi ke submodul 2.2 dan kali ini kita akan melihat submodul 2.2.6 penilaian status kemajuan intervensi program TS 25. Dan seperti biasa pada permulaan submodul kita akan melihat pada tajuk iaitu kandungan submodul 2.2 di mana kita ada 2.2.1 sehinggalah 2.2.10. Dan di sini juga kita memberi penginapan pada pembina-pembina submodul iaitu Dr. Tarmiza, Dr. Nurfoniza, Cik Lim Siungin, Cik Mazani dan juga Dr. Fakri bin Abdul Khalil. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini sebelum kita masuk pada 2.2.6, kita akan lihat dulu, kita imbas kembali contoh-contoh pintas dan telah kita bincangkan sebelum ini dalam submodul 2.2.5. Ini adalah contoh pintas kita yang bermula dari lajur 1 hinggalah ke lajur 13. Dan ini adalah contoh pelan intervensi kita bagi lajur 1 dan lajur 6 di mana kita satu ialah bidang keberhasilan, kedua ialah penulisan data, kita mengisikan data-data yang telah dikumpul. Kemudian lajur 3 kita ada bidang fokus, keempat TOV. Lajur kelima ialah kriteria kejayaan ataupun ETR ataupun indikator dan lajur keenam ialah inisiatif-inisiatif yang kita rancang berasaskan pada data-data yang telah kita kumpul dan berasaskan pada bidang fokus dan juga pada TOV dan juga kriteria yang hendak kita capai. Jadi seterusnya kita imbas kembali juga contoh pelan intervensi bagi lajur 6 hingga ke lajur 10.
Ini adalah fasa kedua, fasa proses. Tadi pertama tadi kita melihat pada fasa perancangan, kemudian ini fasa proses. Dan kemudian kita lihat di sini laju 6 ialah inisiatif di mana kita dari perbincangan sebelum ini telah diberi contoh itu ladap 1, pelaksanaan perbelanjaan kooperatif dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada laju 7 ialah pihak yang bertanggungjawab. Laju ke-8 pula ialah tempoh masa yang kita perlukan untuk melaksanakan inisiatif ini. Laju ke-9 pula ialah keperluan sumber dan laju ke-10 ialah kaedah pemantauan yang kita akan gunakan dalam kita memantau pelaksanaan inisiatif yang telah kita rancang. Jadi kita masuk pada modul 2.2.6 ini di mana kita akan memantau status kemajuan intervensi itu. Di sini kita akan melihat kita akan memantau status kemajuan intervensi dan merekodkan evidence ke dalam OPPM dan pintas. Keduanya kita akan menilai status kemajuan dan kos sebenar selepas tamat tempoh pelaksanaan intervensi. Sebelum ini kita buat anggaran kos. Tapi di sini kita akan letakkan kos sebenar dalam kita melaksanakan inisiatif yang telah kita rancang. Dan seterusnya membuat keputusan tindak susul berdasarkan dapatan data penilaian dalam pintas. Dari sini tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat ialah contoh OPPM bagi kita lihat ni operasi ini adalah OPPM operasi kita lihat tadi dalam 2.2.5. Jadi di bahagian bawah tu yang telah dibulatkan dengan merah itu, dengan warna merah itu, di sini adalah peringkat kita membuat pemantauan dan catatan pemantauan tersebut. Jadi dalam situ catatan itu kita akan catatkan apa yang kita perolehi daripada pemantauan yang kita telah laksanakan. Contohnya kita lihat kehadiran dalam ladap 1 kita melihat kehadiran 90% dan 80% guru sangat berpuas hati dengan pengisian ladap. Ini respons yang kita terima daripada guru-guru yang menghadiri inisiatif ladap tersebut. Dan kita ada juga 80% mencapai sekurang-kurangnya tahap baik standard 4 di dalam pemantauan kita. Dan di akhir program itu juga kita dapati bahawa kos sebenar bagi inisiatif yang kita laksanakan ini pada asalnya adalah 200 dan kos sebenarnya juga adalah 200. Maka kita telah membuat satu anggaran yang tepat bagi program kita ini. Kemudian kita lihat juga di sini di peringkat ini juga kita akan melihat progres tersebut. Kita akan lihat di sini dalam status pencapaian projek terlihat juga ada bahagian-bahagian yang telah dihitamkan. Ini maksudnya telah pun dilaksanakan. Kawasan yang hitam itu menunjukkan bahawa proses itu telah dilaksanakan. Dan mungkin juga ada ruang-ruangan yang kita lihat tidak diwarnakan hitam. Ini menunjukkan bahawa pada bulan tersebut, contohnya bulan April, program ini tidak dapat dilaksanakan dan tentunya kita akan memberikan rasional ataupun penjelasan mengapa ia tidak dapat dilaksanakan. Dan begitu juga bagi kita lihat dalam laju bagi petak subobjektif, di sini juga kita dapati bahawa contohnya ladap 1 pelaksanaan pembelajaran kooperatif dan objektif itu subjektifnya ialah di bahagian pertama itu dan kita lihat mencapai objektif yang kita hendak yang kita targetkan pada peringkat awal itu. Jadi ini adalah cara kita mencatat dapatan daripada pemantauan yang kita laksanakan. Jadi pemantauan dapatan ini juga kita boleh akan dicatatkan oleh ketua champion bagi OPPM ini iaitu yang di sini kita lihat ialah penolong kanan pentadbiran. Kalau kita sebagai guru besar atau pengetua, kita akan dapatkan maklumat ini daripada pihak bertanggungjawab A dan sekiranya tidak ada daripada A ataupun tidak ada atau berada di tempat lain ataupun dipindahkan ataupun berpindah ataupun mungkin tidak lagi memegang jawatan tersebut, maka kita boleh bertanyakan daripada pihak bertanggungjawab B. So di sini kita catatkan dalam OPPM yang telah kita rangka pada peringkat awal. Dan ini adalah contoh pintas kita pada asalnya tadi.
So kita ada inisiatif, pihak bertanggungjawab, laju 7, kita ada juga tempoh masa, kemudian kita ada 9 iaitu keperluan sumber, kaedah pemantauan, dan di sini di bahagian 11 ini adalah di mana kita mencatat dapatan evidence kita. So dapatan evidence ini kita ambil daripada pemantauan yang pemantauan kita yang telah kita catatkan dalam OPPM. Jadi OPPM tu kita pindahkan ke bahagian lajur 11. Jadi kita lihat sini inisiatif kita ladap 1 pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Jadi dapatan evidence ialah kehadiran peserta, kemudian tahap pencapaian standard tahap 3 standard 4, kita dapat melihatkan dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif dan bilik darjah. Dan kita lihat juga adalah bagaimana respons murid terhadap inisiatif yang kita laksanakan ini dan seterusnya. Jadi ini kita lihat 3 contoh dapatan evidence. Okay, kemudian seterusnya kita melihat pada penilaian. Bagaimana kita dah dapatkan evidence, kita nak melihat bagaimana penilaian ini, bagaimana kita nak mencatat penilaian ini. Contohnya kita lihat kriteria kerjaan kita 80% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tak baik. Ini yang kita nak, yang kita kehendaki. Daripada evidence kita dapati 80% mencapai sekurang-kurangnya tak baik standard 4. Jadi di sini kita boleh rumuskan bahawa 80% guru mencapai tak baik bagi dalam aspek PDPC, SKPM juga standard 4. Maka di sini inisiatif yang telah kita rangka, kita laksanakan mencapai ETR yang kita hasratkan. Jadi kita punya tindak susul di sini ataupun kita punya conclusion di sini, konklusinya ialah ladap diteruskan dengan menekankan kepada kreativiti guru dalam aktiviti melibatkan murid. Di sini kita telah buat penilaian dan kita juga telah mencatatkan tindak susul yang akan kita laksanakan seterusnya. Ini adalah contoh kedua juga di mana kita, ini contoh bagi pelaksanaan PDP berkesan. Kita ingin melaksanakan, kita menghasratkan 70% kelas melaksanakan PDP berkesan. Dan kita dapati dalam evidence kita memang betul 70% kelas mencapai tak baik dalam PDP berkesan itu. Maka rumusan kita dalam lajur penilaian dan tidak susul, kita boleh nyatakan 70% kelas melaksanakan PDP berkesan, maka di sini inisiatif kita mencapai ETR yang dihasratkan. Jadi tindak susulnya kita boleh katakan setelah kita berada dalam perbincangan, jangan lupa ya tuan-tuan perempuan, ini bukan keputusan yang kita buat sendiri, ini adalah keputusan secara kolaboratif, secara sistemik bersama dengan rakan-rakan SLT MLT. Maka kita mencadangkan agar learning walk diteruskan dengan ETR yang lebih tinggi dengan mengambil kira kelas yang belum melaksanakan PDP berkesan. Okey, bagi yang contoh ketiga pula, ini kita nak tunjukkan bagi inisiatif yang kita belum capai. Contohnya, kita sasarkan 100% murid mencapai tahap minima. Tapi dalam kita punya pemerhatian, dapatan evidence-nya menunjukkan bahawa hanya peningkatan 10% saja murid mencapai tahap minima. Jadi rumusannya ialah inisiatif kita belum mencapai ETR. Jadi apa tindakan susulan seterusnya? Maka kita bincang dan kita persetujui bahawa inisiatif perlu disemak semula dan dijajarkan untuk penambahbaikan. Inilah cara kita menulis penilaian dan tidak susul dalam pintas yang kita sediakan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dalam kita membuat penilaian, kita hanya mencapai 2 daripada 3 kriteria kerjaan yang telah kita rancangkan. Jadi di sini pun kita anggap sebagai satu kejayaan di pihak kita. Okey, jadi merujuk dapatan penilaian dikumpulkan, maka di sini kita lihat ini adalah proses di mana kita menilai proses kerja yang telah dilaksanakan dan hasil kerja yang telah dicapai merujuk kriteria kejayaan yang telah ditentukan. Di sini juga kita melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja, dan di sini juga kita mengambil kira kos sebenar yang telah digunakan, dan di sini juga kita memberi pertimbangan terhadap status keseluruhan pelaksanaan inisiatif, sama ada hendak diteruskan, hendak ditambah baik ataupun hendak digugurkan. Jadi saya ulang sekali lagi, merujuk hasil penilaian dan refleksi, kita boleh sama-sama merumus di peringkat kita, di peringkat pentadbiran, di peringkat kita, kumpulan perbincangan kita,
kita boleh membuat cadangan keputusan sama ada meneruskan perancangan tindakan sedia ada atau kita membuat modifikasi atau kita membuat tindakan pembetulan atau kita melakukan penambahbaikan terhadap perancangan tindakan yang kita tetapkan tadi. Seterusnya kita mengumpul data untuk mentaksir kesan perancangan tindakan yang dilaksanakan terhadap bidang fokus yang ditentukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melihat kembali submodul sebelum ini, kita banyak memperkatakan tentang pentingnya kita merujuk pada data. Kerana data inilah nanti yang akan membantu kita dalam membuat pentaksiran, membuat perancangan yang lebih tepat, yang sesuai dengan sekolah kita, yang sesuai dengan climate sekolah kita. Okey, boleh juga dirumuskan bagi modul 2.26 ini, iaitu bila kita menilai status, kita sebenarnya adalah memantau status kemajuan intervensi dan merekodkan evidence secara konsisten sepanjang pelaksanaan intervensi. Dan di sini juga kita menilai status kemajuan dan kos sebenar selepas tamat tempoh pelaksanaan intervensi. Dan akhirnya kita membuat keputusan tindak susul berdasarkan data penilaian status kemajuan intervensi. Jadi kita lihat semula, ini adalah contoh contoh pintas kita, contoh pintas yang telah yang dah lengkap lah, yang dah lengkap kita laksanakan. Maksudnya inisiatif kita telah lengkap dilaksanakan dan kita telah pun membuat catatan yang lengkap untuk rujukan kita bersama. Jadi sehingga itu maka saya dan juga Puan Rohaida telah dapat kami bincangkan bersama-sama tuan-tuan perempuan modul 2.2 bermula daripada 2.2.1 sehinggalah 2.2.6. Okay, semoga kita sama-sama terus mencapai kecemerlangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Rozita binti Manas, SI Partners PPD Pasir Gudang atas penyampaian slot submodul 2.2 tadi, iaitu submodul 2.24, 2.25 dan 2.26.